Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 8, garis dan sudut. Melibatkan subtopik 8.3, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Dan kita akan lihat dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang, dan yang kedua, mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Kita mulakan dengan garis selari. Okey, rajah di atas menunjukkan dua pasang garis selari. Okey, garis yang berwarna putih ni merupakan sepasang garis selari dan yang warna hijau ini juga merupakan sepasang garis selari. Dan garis selari ditandakan dengan sepasang anak panah yang sehala. Okey, apakah maksud anak panah sehala? Okey, untuk garisan putih ni kamu lihat anak panahnya menghala ke kanan dan kedua-duanya menghala ke kanan. Jadi ini menunjukkan garis yang selari. Dan yang kedua, anak panahnya kedua-duanya ke arah bawah. Okey, dan kenapa yang ni ada dua anak panah? Okey, untuk satu garis. Biasanya gambar raja ini kalau dalam satu gambar raja terdapat lebih daripada sepasang garis selari, maka garis selari yang pertama akan dilabelkan dengan anak panah, okey, satu anak panah, dan sepasang garis yang kedua akan dilabelkan dengan dua anak panah pada satu garis. Okey, seterusnya kita lihat pula garis rentas lintang. Okey, garis rentas lintang ialah garis yang memotong dua atau lebih garis lurus. Okey, yang pertama ni kita ada 3 garisan putih dan garisan yang berwarna putih ini adalah selari. Okey, dengan melihat kepada simbol anak panah yang ada pada garis ini. Jadi kita ada 3 garis selari dan kita dapati bahawa garis yang berwarna biru ini memotong 3 garis ini. Jadi kita boleh katakan bahawa garisan biru ini ialah garis rentas lintang. Okey, untuk rajah yang kedua, kita ada 2 garisan hijau. Okey, garis lurus yang berwarna hijau. Walaupun garis ini tidak selari, tetapi syarat untuk garis rentas lintang, dia mesti memotong 2 atau lebih garis lurus dan tidak semestinya garis tersebut garis selari. Jadi apabila garis biru ini memotong 2 garis, maka kita katakan garis biru ini sebagai garis rentas lintang. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Namakan garis rentas lintang bagi setiap yang berikut. Okey, dia suruh kita kenal pasti garis rentas lintang. Okey, yang pertama, kita lihat kepada garis AB. Okey, garis AB. Okey, garis AB memotong garis PQ. Satu garis sahaja. Jadi AB bukan garis rentas lintang. Okey, garis CD juga memotong satu garis sahaja. Jadi CD juga bukan garis rentas lintang. Jadi di sini garis rentas lintang adalah garis PQ. Okey, di mana garis PQ ini dia memotong garis AB dan juga memotong garis CD. Jadi dia suruh kita namakan, maka kita tulislah. Garis rentas lintang ialah garis PQ. Okey. Kerana PQ memotong garis AB dan juga CD. Okey, seterusnya kita lihat pula gambar rajah yang kedua. Kita ada berapa garis di sini? Okey, kita lihat kita ada garis EF, okay, GH, IJ dan KL. Okay, kita ada 4 garis. Jadi kita tentukan yang manakah garis yang memotong 2 atau lebih garis. Okay, kita lihat pada garis EF. Garis EF hanya memotong garis IJ.
maka yang ni bukan garis rentas lintang. Okey, kita lihat pula garis IJ. Okey, garis IJ memotong garis EF dan GH. Maka garis IJ merupakan garis rentas lintang. Okey, kita ada satu. Yang pertama, garis IJ. Okey. Okey, seterusnya kita semak pula untuk garis GH. Okey, garis GH memotong garis IJ dan juga garis KL. Okey, dia memotong dua garis, maka garis GH juga merupakan garis rentas lintang. Okey, dan kita semak untuk garis KL. Okey, garis KL memotong garis GH sahaja. Jadi garis GH KL, garis KL memotong garis GH. Okey, memotong garis GH. Okey, jadi hanya satu yang dia potong. Jadi KL bukan garis rentas lintang. Jadi kita hanya ada dua di sini, iaitu garis IJ. Okey, potong yang ni dan yang kedua. Dan juga garis GH, dia potong garis IJ dan KL. Okey, jadi kita ada dua garis rentas lintang untuk gambar rajah yang kedua. Okey, boleh faham tentang garis rentas lintang dan juga garis selari. Okey, seterusnya kita lihat pula tentang apabila satu garis rentas lintang bersilang dengan dua atau lebih garis selari, kita akan hasilkan tiga sudut. Okey, iaitu sudut yang pertama ialah sudut sepadan. Okey, akan terhasil sudut sepadan. Yang kedua, sudut selang-seli. Dan yang ketiga ialah sudut pedalaman. Okey, jadi kita akan lihat satu persatu tentang sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey. Jadi yang pertama merujuk kepada sudut sepadan. Jadi syarat untuk menghasilkan sudut sepadan ialah kamu surih bentuk F. Sama ada F tu dalam kedudukan yang betul ataupun kedudukan sengit, ataupun dia boleh jadi F dalam keadaan songsang. Okey, terbalik. Okey, jadi kita lihat yang pertama di sini. Okey, bentuk F. Okey, bentuk F. Sama ada dia F sengit atau F betul, sudut sepadan dia akan terhasil pada, okey, contohnya A dengan B. Okey, jadi yang ni kalau kita surih dia bentuk F terbalik. Okey, F dia bentuk macam ni. Jadi sudut dia akan berada satu di sini dan satu lagi di yang kedua. Okey, jadi di sini ialah sudutnya A dan B. Jadi sudut AB di sini kita namakan dia sebagai sudut sepadan. Dan sudut sepadan nilainya adalah sama. Maka sudut A sama dengan sudut B. Okey, itu yang pertama, sudut sepadan bentuk F. Okey, yang kedua melibatkan menghasilkan sudut selang-seli. Dan sifat bagi sudut selang-seli adalah sama. Maksudnya nilai dia sama. Dan sudut selang-seli kita boleh dapati daripada kita menyurih bentuk Z. Sama ada Z yang dalam keadaan betul ataupun kita boleh juga menghasilkan Z dalam keadaan songsang. Jadi di manakah kedudukan sudutnya? Okey, dia akan berada di sini dan di sini. Okey, kalau dalam keadaan betul dia akan berada satu di sini dan satu di sini dalam bentuk Z. Jadi untuk gambar rajah di sini, okey, dia dah surih bentuk Z di sini. Jadi sudut C dan sudut B kita katakan dia sebagai sudut selang-seli dan nilainya adalah sama. Maka sudut B sama nilainya dengan sudut C. Okey, dan sudut yang terhasil yang ketiga ialah sudut pedalaman. Okey, dan sudut pedalaman hasil tambahnya ialah 180 darjah. Okey, sudut pedalaman ialah kita menyurih bentuk U. Okey, ni contohnya bentuk U. Okey. Tapi U yang ni dia tajam lah. Okey, dia tak bulat lah. Jadi sudutnya akan berada di pangkal U. Okey, seperti di sini sudut C dan sudut D. Dan sifatnya ialah hasil tambah sudut pedalaman 180
darjah. Jadi sudut C tambah sudut D, kita akan dapat 180 darjah. Okey, seterusnya kita akan lihat dengan lebih lanjut tentang tiga sudut ini, iaitu sudut pedalaman, sudut selang-seli dan juga sudut sepadan. Okey, seterusnya kita lihat tentang sudut sepadan. Boleh dikenal pasti dengan menyurih bentuk F. Okey, sudut selang-seli boleh dikenal pasti dengan menyurih bentuk Z. Dan sudut pedalaman boleh dikenal pasti dengan menyurih bentuk U. Okey, yang ni yang telah cikgu ulang tadi ya. Okey, jadi di sini cikgu sertakan gambar rajah dan ada 8 sudut yang terlibat di sini dan kita akan tentukan yang manakah sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama, sudut sepadan. Jadi cikgu surih dalam warna kuning ni bentuk F. Jadi sudutnya di mana? Okey, jadi yang pertama sudutnya adalah pada C. Okey, sudut C dengan sudut G. Pasangannya bagi sudut sepadan. Okey, jadi cikgu tulis yang pertama, sudut sepadan yang pertama ialah sudut C. Okey, sudut C dan sudut G. Okey, sudut C dan sudut G. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Kita lihat pula yang kedua. Okey, cikgu surihkan F dalam keadaan terbalik. Okey, jadi huruf sudut yang terlibat di sini ialah sudut D pasangannya dengan sudut H. Okey, dalam keadaan F terbalik, sudut D sepadan dengan sudut H. Okey, sudut D. Okey, sudut D dan sudut H, D dan H. Okey, ada lagi sudut sepadan? Ada lagi. Okey, jadi kita lihat sudut yang seterusnya. Cikgu surih pula bentuk F. Okey, yang ni bentuk F dalam keadaan songsang. Okey, jadi sudutnya pada huruf B dan huruf F. Okey, B dan F. Jadi kita tulis lagi sudut sepadan yang ketiga iaitu sudut B dan sudut F. Okey. Seterusnya, sudut sepadan yang ada lagi ialah, okey, yang ni. Manakah pasangan dia? Sudut A dengan sudut E. Okey, sudut A dengan sudut E. A dan sudut E. Okey, boleh faham untuk sudut sepadan? Okey, seterusnya kita lihat pula untuk sudut selang-seli. Dan sudut selang-seli kita perlu menyurih bentuk Z. Okey, jadi kita lihat bentuk Z yang pertama kita ada. Okey, ni dalam keadaan Z agak terbuka. Okey, jadi pasangannya D dan G. Okey, D dan G. Kalau kamu lihat bentuknya Z ni agak terbuka. Okey, bentuknya macam ni. Jadi sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Iaitu sudut D dan sudut F. Okey. Sudut D dan sudut F. Okey, D di sini dan F di bawah ni. Okey, tu Z yang pertama dan kita boleh ada Z yang kedua. Okey, apakah Z yang kedua? Okey, terbalik daripada kedudukan tadi. Jadi kita ada C dan E. Okey, kita ada sudut C, sudut C di sini dan sudut E di sini. Okey. Ada lagi bentuk Z? Okey, dalam gambar rajah ni dah tak ada. Okey. Jadi kita lihat pula untuk sudut pedalaman. Okey, kita lihat pula untuk sudut pedalaman bentuk U. Jadi U yang pertama, okey, yang ni yang cikgu warna kuning. Jadi D dan E. Okey, sudut pedalaman pasangan yang pertama ialah sudut D. Okey, sudut D dan sudut E. Okey, dan kita lihat pula untuk U yang kedua. Okey, sudut pedalaman yang kedua kita ada C dan F. Okey, C dan F. Okey, jadi kita tulis sudut pedalaman yang kedua iaitu sudut C dan sudut F.
Okey, jadi cikgu harap kamu boleh kenal pasti untuk sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey. Seterusnya, apabila kita dah boleh kenal pasti, kita akan membuat pengiraan. Okey, kita akan membuat pengiraan yang melibatkan sudut selang-seli, sudut pedalaman dan juga sudut sepadan. Okey, kita lihat contoh. Salin setiap rajah berikut, terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel dengan A dan B ialah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan dengan C dan D pasangan sudut yang lain yang sama jenis. Okey, kita lihat yang pertama. A dengan B. Bentuk apa ni? Kita boleh surih bentuk apa ni? Okey. A dan D. A dan B. Okey, ni bentuk apa ni? Bentuk U. Okey, jadi bentuk U ialah sudut pedalaman. Okey, jadi kita boleh kata sudut A dan B ialah sudut pedalaman. Okey, dan soalan minta kita labelkan. Okey, labelkan, tandakan dengan C dan D bagi pasangan sudut yang sama jenis. Okey, jadi berdasarkan soalan ini, yang sama jenis adalah U yang berikutnya lah. Yang di sini Okey, yang cikgu tanda warna biru. Jadi di sini cikgu tandakan sebagai C dan pasangannya sebagai D. Okey, boleh faham untuk soalan A? Okey, kita lihat pula soalan yang kedua, soalan B. Okey, soalan B. Okey, kita lihat ni jenis bentuk apa. Okey, jadi yang pertama sekali kita surihkan bentuknya. Okey, jadi ni bentuk huruf apa ni? Okey. Okey, bentuk F. Okey, bentuk F ialah sudut sepadan. Okey, jadi sudut A dan B ialah sudut sepadan. Okey. Jadi kita perlu tandakan sudut sepadan yang lain dengan huruf C dan D. Okey, jadi kamu boleh tandalah dekat mana sudut C dan D. Okey, kamu boleh pilih yang mana-mana Okey, katakan A ni dia akan sama dengan yang atas ni dan juga yang di sini. Jadi kita boleh tandakan C dan juga D. Kerana di situ juga boleh membentuk sudut sepadan. Okey, bentuk F terbalik di sini. Jadi kita ada C dan D di sini. Okey, boleh faham contoh yang kedua? Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga. Salin setiap rajah yang berikut dan tandakan yang pertama sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan. Okey. Boleh faham soalan? Okey, dia nak sudut P. Jika A dan P sudut sepadan. Okey, sepadan. Okey, sepadan. Yang mana sepadan? Okey, jadi kita boleh ada beberapa pilihan lah untuk sudut P. Jadi A, boleh kata P di sini. Okey, P di sini. A dan P sepadan. Okey, boleh. Sudut Q. Okey, sudut Q. Jika B dan Q ialah sudut selang-seli. Okey, sudut B di sini. Selang-seli maksudnya huruf Z. Okey, kita akan buat ni. Bentuk Z di sini. Jadi di manakah kita boleh bina huruf Q? Okey, jadi di sini sudut Q. Okey, dan yang ketiga, sudut R. Jika C dan R ialah sudut pedalaman. Okey, jadi sudut pedalaman membentuk huruf U. Okey, huruf U. Jadi di mana kita boleh tandakan sudut R? Jadi sudut R kita boleh tanda di sini. Kerana dia membentuk sudut pedalaman di situ. Okey? Boleh? Yang pertama. Okay, kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, soalan B. Kita ulang langkah yang tadi.
Okey, cikgu tandakan dengan warna yang berbeza. Okey, soalan pertama, dia nak sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan. Okey, sudut sepadan. Kita lihat A pada kedudukan ini. Okey, A pada kedudukan ini, jadi dia akan sama dengan di sini. Huruf P. Dan dia boleh sama juga dengan di sini. Okey, P. Okey, semuanya ialah sudut sepadan. Okey, yang kedua dia kata sudut Q jika B dan Q ialah sudut selang-seli. B di sini. Jadi kita boleh buat sudut di sini sebagai sudut Q. Okey, kerana di sini juga menghasilkan sudut huruf Z. Okey. Jadi B di sini dengan Q di sini ialah sudut selang-seli. Dan yang ketiga ialah sudut R jika C dan R ialah sudut pedalaman. Okey, jadi C berada di sini, mana R? Okey, R di sini. Jadi R ialah sudut. R dan C ialah sudut pedalaman. Jadi ini ialah beberapa contoh yang melibatkan perkaitan di antara persilangan garis rentas lintang dan juga garis selari yang akan menghasilkan 3 sudut, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.